Bawa apa ni? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin awliya'i was salihin wasyuhada wal ulama wat tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahi walidina wa muallimina wa usratina wa ikhwanina wa ashabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila musannifu hadzal kitab syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min azani rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa'addi mudha wahdiha subulaha wa amla'ha binurika allazi la yahbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan sekali lagi dalam satu siri tazkirah, dan yang mana kali ini pertemuan kita dalam suasana PKPB yang agak meruncing sekarang ni yang melanda negara kita. Sewajarnya lah kita sebagai seorang Islam, di samping kita mengambil kira tentang punca dan sebab ianya berlaku, jangan lupa kita kembalikan ianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sahajalah sebaik-baik tempat untuk kita mengadu. Di samping itu, jangan lupa untuk berusaha. Bila kata usaha ni, ikutlah arahan. Pandai tak apa, jangan memandai-mandai. Itu saja. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita, kalau tak salah pada muka surat 80. Baik. Kita patah balik sikit saja, bermula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi iza ishtaka minhu udu tada'a lahu sairil jasadi bisahri wal humma. Bandingan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan kasihan belas mereka antara satu sama lain samalah seperti satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya mengadu sakit, maka seluruh anggota lain turut berjaga malam dan merasai sakit.
bandingan orang-orang mukmin. Kena faham bandingan dengan orang-orang mukmin, ibarat satu tubuh. Jadi sebab itulah kalau kita tengok bacaan politik semasa, dia berubah-ubah. Sebab suka tak suka, 60 tahun lebih yang kita lawan itu adalah orang Islam. Jadi bila kata orang Islam tu, kita mesti lawan dia dalam keadaan kita kasih pada dia, bukan kita nak memanjang, nak bergaduh dengan dia je. Sebab dalam satu hadis tak salah saya, yang mana pengertiannya lebih kurang, antara tanda-tanda seorang munafik yang tulen, maksudnya 100% munafik, ada 4 tanda. Pertama, jika ada satu daripada 4 ni, maka padanya ada ciri-ciri munafik sehingga ditinggalkan. Kalau ada 4 ni, dia tu 100% munafik tulen. Iaitu jika berkata-kata berdusta, jika berjanji mungkiri, jika beri amanah khianat, dan jika bermusuhan dia berlebih-lebihan. Berpandukan itulah kalau tengok sekarang ni, dua jemaah atau kelompok Melayu, dua jemaah Melayu, Melayu Islam yang paling besar dalam negara kita ni boleh bersama. Sebab itu nak menjaga kebersamaan ni bukan senang. Sebab itu kita sebagai orang bawahan penting kita dengar arahan daripada orang atas. Jangan mudah terpengaruh dengan dakyah musuh-musuh bangsa dan musuh-musuh negara, apatah lagi musuh-musuh Islam. Sebab itu kalau kita tengok sejarah, antara sebab-sebab kerajaan Islam Daulah Osmaniyah Turki tu, antara punca-punca kejatuhan ialah bila mana terlalu mendengar kata-kata musuh. Terlalu mendengar kata-kata musuh. Tuan-tuan boleh tengok banyak dalam YouTube drama-drama tentang Sultan Hamid yang kedua. Macam mana ketika itulah pengaruh Rothschild, bukan main-main tu, yang mencatur gerakan dunia. Rothschild ni, Tuan Yahudi ni, dia main peranan. Malah ada di kalangan pemimpin-pemimpin Daulah Osmaniyah itu sendiri termakan dengan kata bagaimana Sultan Hamid berhempas pulas nak menjaga, pun akhirnya jatuh. Itu adalah sunnah alam. Itu kita kena faham. Lepas tu kita dalam erti kata orang bawahan ni tak susah. Ingat kata-kata Tuan Ibrahim, Tuan Man, Tuan Guru kita. Dia kata apa? Ada ijtihad pimpinan ini yang dipahami oleh ahli-ahlinya, ada yang tak dipahami. Maka disitulah letaknya walak. Kita tak faham kadang-kadang bacaan ni, kita ikut sedap kita je. Tu macam kita cakap tadi, pandai tak salah, memandai-mandai itu yang salah. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, anggota harakah mesti mempunyai perasaan dan kesatuan ini dengan harakah dan sahabat-sahabatnya. Perasaan ini bukan terjadi sendiri, tetapi terjadi akibat hubungan terus-menerus yang diasaskan kepada pentingnya persatuan dan perpaduan. Ia terjadi akibat dari adanya jaminan diri, perasaan dan kebendaan yang diberikan, dan juga kerana adanya perhatian berat yang diberikan. Sebab itulah anggota ahli jemaah ni, bila betul-betul tarbiyahnya berjalan dengan baik, dia akan rasa kebersamaan. Dia akan rasa susah sahabat tu adalah susah dia. Dia akan rasa sakit sahabat tu sakit dia. Kalau ibarat kata, kalau kita bandingkan dengan jemaah surau ni, bila mana kita tak nampak dia 3-4 hari, kita dah mula bertanya, sihat tak sihat. Datang ke rumah lagi, bukan sekadar datang kosong, bawa oleh-oleh lagi. Nak mujur dia, takut mana tahu. Bila mana jawapannya, kenapa kau tak datang? Tak apalah, adalah. Itu tandanya jawapan-jawapan adalah something tu. Ada yang terusik hati dia tu. Tu kita kena pujuk. Jangan sampai dia lari. Jangan dia sampai jadi kambing yang bersendirian. Hati-hati. Musuh tengok aja. Musuh tengok. Sebab itu kalau tengok mula-mula hadis ni, dia ceritakan zaman Rasulullah peristiwa peperangan Tabuk. Betapa musuh Islam mencocok jarum. Betapa 3 orang sahabat ni, walaupun macam-macam dia kata tak, aku lebih yakin dengan apa? Dengan Islam. Aku lebih yakin dengan tindakan apa yang Rasulullah buat.
tak beri alasan langsung, tandanya tak termakan. Sebab itu kalau kita yang macam tu, dah lah, orang dah tak suka ke awak, tak apa, bermain bersama dengan kami. Kita bina Islam progresif yang lebih menjamin. Terpakai. Sudahnya terjadilah yang dah terjadi dah pun. Nak sebut pun malas. Nak sebut pun malas. Nak cakap macam mana? Sudahnya sejak akhir ini sendiri malu Allah. Tuan-tuan kena ingat, dasar konsep kerjasama dalam Islam ni, dia ada syarat dia. Syarat dia ialah Islam itu mesti di atas. Islam itu mesti di atas. Kalau tidak, bila masa boleh putus, boleh bercerai konsepnya. Sebab itu dulu, satu ketika dulu bersama dengan puak ni, tiba-tiba bercerai, kita bersama pula puak yang dengan musuh. Satu ketika jadi musuh jemaah Islam. Dengan sebab apa? Pimpinan nampak ada benda yang lagi besar kita perlu pegang, kita perlu jaga, kita perlu perjuangkan. Tak apa. Beralah sikit tak apa. Macam-macam orang kata, mati-mati kerjasama dengan orang, satu kursi pun tak dapat bertanding di Sabah. Tum Allah nak bagi, tak bertanding dapat jawatan. Lagilah orang tu marah. Nak cakap macam mana? Itu kita kena faham. Musuh Islam ni cari macam-macam. Apabila menteri di kalangan ahli jemaah Islam PAS tersilap sikit percaturan tentang isu kuarantin, hendaklah letak jawatan gini, macam-macam. Padahal pergi ke Turki itu atas urusan negara, bukan main-main. Tiba-tiba dia pula buat sambut birthday tepi pantai. Apa nak jawab? Nampak? Allah pusingkan balik. Sebab itu hati-hati. Hati-hati. Baik, tuan-tuan, diteruskan lagi. Begitu juga dengan ahli jemaah. Betapa kita kena jaga kepentingan ahli jemaah ni. Sebab itulah konsep usrah itu ialah, berapa kali saya kata, mula sekali ta'aruf, kenal, saling kenal mengenal. Hatta masalah dia apa semua kita kenal. Tafakuh, kefahaman tentang perjuangan, takaful, kebajikan, semua tu kita kena jaga. Dengan sebab itulah ahli hati itu akan terikat dan kena banyak doa. Betul, antara doa yang saya bacakan tadi, antaranya doa Rabitah. Kalau ikut adabnya baca doa Rabitah ni, ketika baca tu kena dibayangkan wajah-wajah kawan kita ni. Kena dibayangkan. Baik. Tak kira lah kawan-kawan yang dah lari ke tak lari, kena bayang, biar hati dia terusik sikit. Hanya orang-orang yang betul-betul jujur dan kuat saja bila dah tahu salah boleh patah balik. Orang-orang yang jujur dalam perjuangan, mungkin satu ketika tu dia tersalah pilihan, tiba-tiba dia sedar. Bila sedar dia patah balik. Nak patah balik tu bukan senang, tuan-tuan. Bukan senang. Orang-orang yang jujur dalam perjuangan. Sebab tu ada orang yang faham, ada yang tersalah faham. Yang tersalah faham ni, bila dia tahu dia tersalah, dia cepat-cepat patah balik. Bila cepat-cepat patah balik tu macam-macam lah. Macam-macam lah. Tuan-tuan, sambung lagi. Saya teringat peristiwa yang berlaku selepas kekalahan tahun 1948, di mana kekalahan ini timbul berbagai reaksi di negeri-negeri Arab. Antara reaksi itu ialah munculnya harakat Islamiyah di salah sebuah ibu negeri Arab yang dapat menarik puluhan ribu pemuda-pemuda Islam. Tetapi oleh kerana harakah ini tidak dapat memberi perhatian kepada anggotanya, menyebabkan anggotanya itu tercecer beramai-ramai. Sayang. Sayang. Begitu juga yang berlaku kat negara kita sekarang ni. Kita kena ingat, nak tubuh cawangan tu mudah, nak bela, nak jaga. Balik-balik muka tu juga. Balik-balik muka tu juga. Tak ada muka baru. Balik-balik muka bat, balik-balik muka ni, balik-balik muka tu, balik-balik muka ni. Padam muka-muka ni semua, siapa nak cover balik? Kena fikir lepas tu. Kalau kita kait dengan surau, padam muka-muka ni esok ni, siapa nak datang surau? Macam saya cakap pada pertemuan yang sudah. Sebab itulah kena libatkan pemuda. Bila kata pemuda ni, cara gerak kerja kita pun kena cara gerak kerja pemuda sikit. Pemuda ni dia tak sukalah sangat duduk kuliah ni. Cara dia ada lain sikit. Itu ada usrah amali pula. Usrah amali tuan-tuan, orang tua memang tak ada usrah amali. Pemuda yang ada. Usrah amali kat mana? Kat padang futsal. Main futsal, sebelum main usrah kejap, lepas tu main, usrah balik. Usrah santai, sambil-sambil usrah ada berbekunya, ada bakar-bakarnya. Itu cara pemuda. Pemuda tak suka serius.
Ada pula tuan-tuan belum pernah dengar nama kumpulan rock Lestari. Jadi sekarang Lestari itu adalah salah satu macam mana dia nak approach pemuda. Kumpulan rock di bawah tajaan PAS. Ada. Yang mana orang-orangnya bukan main-main, hebat-hebat. Ustaz-ustaz pun ada. Dia punya lagu memang lagu rock ketuhanan. Memang tak dengar kat radio lagi lah, belum ada dengar. Tapi itu antara cara-cara nak menarik orang muda. Sebab tu kadang-kadang pendekatan orang muda ni dia ada beza sikit. Itu kita kena belajar. Sebab tu pentingnya kena libatkan orang muda dalam organisasi. Baik. Habis dah lari semua, sebab apa? Sebab kefahaman tak ada lah. Bila tak nak campur dengan orang tua pula berkeras kepala cara dia saja betul, maka orang muda-muda ni lari. Betul, satu ketika yang tahun bila tu berapa ramai, bila dia tak faham, kefahaman tak ada, yang ada hanya gerak kerja, kefahaman tak ada. Sebab tu dalam jemaah Islam, ingat tak masa kitab Maza Ya'ni Intima' Islam kita kupas dulu, kan ada dikatakan bersama dengan jemaah Islam ni bukan sebab semangat, sebab kefahaman. Tu kita nak bagi faham tu betul. Memang susah tuan-tuan, susah. Baik. Perhatian boleh diberi oleh harakat terhadap ahlinya boleh dilakukan dari dua sudut, iaitu melalui sudut program oleh badan-badan dan melalui sikap persadaran dan bantu-membantu oleh kedua belah pihak. Inilah yang dibuat oleh jemaah Islam yang ada di Malaysia. Kita bukan sekadar sifat jemaah Islam yang lengkap itu bukan sekadar contohnya buat sekolah sahaja ataupun ekonomi sahaja. Kalau nak bantu ekonomi Islam itu ya juga, tapi dia tak boleh sekadar itu. Dia kena ada sistem muamalahnya, dia kena ada kebajikannya, dia ada sistem pendidikan daripada yang serendah pasti naik seriti, naik menengahnya, naik universiti, ada. Yang kita tahu antara sekarang ni universiti Islam yang di bawah tajaan jemaah Islam ni antaranya itulah apa nama tu yang sekarang ni banyak DSPP masuk belajar. Antaranya yang hebat-hebat tu lah Cik Kumutar Rahman, yang mu ni siapa ni DSPP tu, orang India tu, banyak masuk. Dia nak faham Islam, soal dapat hidayah tak ada masalah, tu antara dia dengan Tuhan. Kita tak boleh paksa dia, dah belajar tak masuk ke Islam, itu tak boleh paksa. Kita tak boleh paksa. Bab hidayah jangan main-main. Bab hidayah kita jangan main-main. Baik. Ada masalah kita bantu, cuba bantu sekadar yang boleh. Tengok apa yang berlaku dekat Selangor. Bila tak ada air, kerajaan Terengganu hantar air. Kerajaan Terengganu hantar air. Yang dikata bukan-bukan. Ada juga seorang ustaz, selebriti, ustaz apa tu panggil, Ustaz Abid Liu, hantar air pun jadi isu. Nampak? Jadi isu. Bukan nak cakap terima kasih, jadi isu. Patutnya kan cakap terima kasih. Lepas tu kau rasa kau terlepas pandang, kau counter back lah balik. Uruskanlah. Orang tak ada air, datang cari air cara macam mana. Perlu minta tolong lah. Kenapa mesti berat? Sebab apa? Sebab Selangor tu negeri yang paling banyak pendapatan dalam negara Malaysia. Jadi maksudnya tak boleh minta tolong orang lain, rasa malu. Kita bukan bergerak macam tu. Begitu juga tengok Tentera Merah Jawatan Amal bagai nak gila hantar air. Sumbangan insya-Allah ada. Sumbangan orang nampak. Bila orang nampak, maka senang nak gerak apa orang buat. Itu kita kena faham. Baik. Sebenarnya inilah ciri istimewa masyarakat Islam yang saling bantu-membantu di antara kerajaan dan individu dalam bidang pengawasan rakyat dan jaminan kemasyarakatan. Bantuan kemasyarakatan yang diberikan oleh Ansar kepada orang Muhajirin adalah bukti dalam hal ini. Lihat buku-buku sejarah tentang persaudaraan di antara orang Muhajirin dan Ansar. Sebab tu bila kita semak pada sejarah, kita kaji sejarah, sebenarnya tak ada masalah. Tuan-tuan ingat tak dulu yang ketika Johor dilanda banjir, antara negeri yang tolong bagi dana kat Johor siapa? Kelantan. Bagi bantuan kewangan. Bukan soal kau siapa, tidak. Kita dalam saudara kita pun, senang cakap, dalam saudara mara kita ada yang lambangnya merah, ada yang lambangnya hijau. Ada, tapi adakah dia tu bukan saudara kita? Ada yang tak ada lambang pun ada. Kadang-kadang yang lebih berteriak ni yang tak ada lambang ni, satu lambang tu, tapi dia lah yang berteriak bagai nak gila. Yang ada lambang ni relax aje. Faham?
Hati kita kena macam itulah. Selagi mana dia berkata Islam tu, dia tersedara Islam, kita bantu. Tu cara. Segala rintangan, kesusahan dan cabaran yang dihadapi oleh dakwah tidak akan menjadi ringan atau hilang kecuali keikhlasan yang sebenarnya kepada Allah dan adanya perasaan ukhuwah. Selagi mana ada rasa ikhlas pada Allah, selagi mana ada rasanya persaudaraan, dia tidak akan hilang. Ini sebab itulah bisikan-bisikan hati yang negatif-negatif yang tak elok ni kita kena hindarkan jauh-jauh. Kena belajar bersangka baik dengan sahabat, kena belajar bersangka baik apatah lagi dengan pimpinan. Kita kena belajar dan kita kena paksa. Syaitan bisik ni tuan-tuan macam-macam. Hilang jawatan lah, ketika tu dah mula tak puas hati lah, cari salah orang aje lah. Dan kita pula orang yang betul-betul berada jalan ni pun kita jangan ambil hati kalau ada orang-orang macam ni. Relax, biarkan. Dia sendiri sampai berat, sampai part, sampai masanya kalau dia sendiri tak tahan, dia sendiri akan keluar. Dah terbukti pun kan, dia sendiri akan keluar. Berapa ramai pimpinan jemaah Islam yang terlepas jawatan, tak keluar pun jemaah. Bila mana kena daripada dia terlepas jawatan, dia keluar jemaah. Macam-macam alasan dia bagi. Bila mana pimpinan ambil cerita tentang Khalid Ibn Walid, dia kata pula Khalid tu seorang, kami ni 16 orang. Ingat lagi kata dia. Dah mula tak ambil kira sejarah. Sudahnya bermusuhan pula dengan jemaah lama dia. Tak pernah umur kita dengar cakap bukan-bukan. Bila orang kata nak buat perkampungan Al-Quran, membazir. Muzium monyet tak membazir pula. Nampak? Merepek. Dah mula merepek. Itu kita kena faham. Sesuatu harakat Islamiah yang berjaya mengeratkan tali persaudaraan kerana Allah akan berjaya menyelesaikan banyak masalah-masalah yang dihadapi olehnya dan juga dihadapi oleh ahli-ahlinya. Begitulah apa yang cuba dibawa oleh jemaah Islam PAS. Saya cakap tentang alam PAS boleh boleh kat sini Apa? Apatah lagi sekarang kita bersama-sama pula dengan dengan PBBM. Kena banyak bergalah. Faham, kita kena faham 60 tahun kita bermusuhan. Mindset tu nak kena betul. Nak betulkan ni balik ni nak bawa balik tegak tu kan ni. Jangan kata kita sibuk cerita orang. Di kalangan kita pun sendiri ada yang tak puas hati. Bila mana ahli majlis tak dilantik di kalangan jemaah PAS, ada orang PAS bising. Tuan guru tak bising pun. Pimpinan tak bising pun. Hatta jangan kata pimpinan yang jauh. Kalau kita cerita semua, pimpinan kawasan tak bising pun sebab dia faham. Ahli bawah pula tak patut, tak adil. Bila susah cari kita, bila dah senang tinggalkan kita, pimpinan kawasan tak ada benda pun. Ahli yang banyak-banyak berteriak ni. Itu berhati-hati. Ahli tu biasalah orang bawah kan. Pimpinan kena faham. Pimpinan yang akan tenangkan keadaan. InsyaAllah. Sebab itu penting persahabatan ni tuan-tuan. Susahnya jemaah Islam ni sekarang ni apa yang berlaku ni, di kanan lain, di kiri lain. Yang kanan nakkan kita, yang kiri pun nak kita. Tapi yang kanan kiri dia tak nak dia dengan dia tak nak. Adalah macam kita dulu masa baru-baru bersama dengan sahabat yang lari. Kita pun orang kata allergic. Sebut nama allergic. Tapi tuan pimpinan kita terdiri di kalangan ulama-ulama, jangan begitu. Marah memang marah, tapi jangan keterlaluan. Baik. Habislah sudah tentang tidak mengambil berat hal ahli. Ini di atas bawah tajuk besarnya ialah sebab keciciran. Sebab keciciran. Okey. Terusnya pada malam ini kita sambung pada tajuk sebab keciciran tu. Yang kelima, tidak menyelesaikan masalah dengan segera. Ini berlaku kerana persoalan-persoalan itu adalah rumit. Memang menjadi perkara biasa bagi suatu harakah mendahulukan masalah-masalah yang mesti diselesaikan. Adalah menjadi perkara biasa juga suatu harakah itu menggunakan cara yang tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaulah harakah dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan mudah dan cepat, maka perjalanan dakwah akan menjadi teratur dan rapi. Tetapi sebaliknya, jika harakah itu lambat memahami persoalan dan masalah yang timbul dan lambat menyelesaikan, maka masalah-masalah itu menjadi bertimbun-timbun dan berganda-ganda. Bila kata masalah ni macam-macam tuan. Bila kata dalam jemaah Islam kita yang kita sayangi ni, apa masalah besar ni? Masalah besarnya ialah sikit-sikit kecil hati. Pada saya lah,
sikit-sikit merajuk, kena tegur sikit merajuk. Terus tak nak campur jemaah, lepas tu terus buat hal sendiri. Ada orang macam tu, susah orang macam ni. Datang ke rumah, ziarah, bagi penerangan, bagi kepahaman, merajuk terus, susah. Apatah lagi orang-orang yang senang cakap macam orang-orang lama. Orang-orang lama yang ada pemikiran sendiri, yang tak setuju dengan tindakan pimpinan, maka orang-orang muda ni datang bagi faham. Yang datang ni bukan main-main. Ustaz-ustaz hebat-hebat pun tak terima juga, pakai Al-Quran pun tak terima juga, dia punya merajuk. Sampai satu part, apa boleh buat? Biarkanlah dia dengan cara dia, kita doakan ajalah. Tapi inilah yang antara sebab-sebab kadang-kadang gerakan jemaah itu terhalang, gerakan-gerakan dakwah tu terhenti. Sebab bila orang-orang macam ni ada, maka tenaga dah kurang. Bila tenaga dah kurang, segala apa yang dirancang nak dibuat tu bukan tak jalan, tak sempurna. Itu kita kena faham, ini biasa. Tapi nak cakap macam mana, itulah sunnah dunia. Itulah sunnah dunia. Okey. Selalunya suatu masalah itu hanya kecil, tetapi dengan pembicaraannya ia menjadi besar dan melahirkan pula masalah-masalah baru. Benda ni kecil je kadang-kadang. Macam kita kata hati tu kan, terasa hati kecil je sebenarnya. Tapi pertama, orang yang mujuk pun dah malas nak mujuk, dah penat, dan dia pula duk melayan hati dia merajuk tu, panjangan cerita. Lupa. Dulu tuan-tuan saya teringat, ini cerita flashback sikit lah, mungkin saya dah cerita kot, dapat berbual dengan seorang hamba Allah ini. Dia kata, bang, kau ni kenapa ni bang? Abang ni bukan apa, abang terasa kot. Kenapa? Kerana perangai ustaz-ustaz muda. Saya ingat lagi, ustaz-ustaz muda. Apa ustaz-ustaz muda ni cakap? Ustaz-ustaz muda ni kan, orang muda ni kadang-kadang cara pendekatan dia agak keras sikit. Tapi adakah salah? Betul kan? Sampai saya cakap, bang, ustaz-ustaz ni, kau bersama dengan PAS, ustaz-ustaz ni main puting kopek lagi bang. Apa puting apa? Puting nyonyot tu. Takkan kau nak merajuk dengan budak muda? Nanti kau lari ni bang. Betul lari. Betul lagi. Bat tahulah siapa orangnya, saya malas sebut kat sini. Nak cakap macam mana? Terlalu sangat melayan perasaan, terlalu sangat ikutkan hati. Sudahnya bila setan bisik, habis tuan-tuan. Mula mengungkit kebaikan-kebaikan yang dibuat, habis. Kita dalam jemaah Islam tuan-tuan kena banyak pujuk hati. Saya teringat perbualan isteri saya dengan Cik Gumala. Antara ayat-ayat Cik Gumala, kalau nak ikutkan rasa, kalau nak ikutkan hati, dengan sikap-sikap orang bawah ni, dengan kata-kata yang dihamburkan, dah boleh kecil hati ni. Hati tu dah boleh kecil, dah boleh terasa hati, dah boleh merajuk. Tapi sebab apa tahan? Kerana kita ingat, kita bersama jemaah Islam ni bukan sebab orang, sebab kita nak apa? Itu kita kena, bukan nak jawatan. Kerana apa? Kalau kerana tu sikit, kalau sikit-sikit benda ni, alah biasalah, tak ada masalah. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan rasa kita teruk sangat? Cuba baca sejarah apabila berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sahabat-sahabat Nabi terus pandang Rasulullah semacam, sampai Rasulullah punya terasa hati. Tengok macam mana Siti Aisyah main peranan. Sampai Rasulullah terasa hati masuk kemah. Siti Aisyah kata, dah lah, keluarlah, pergilah buat korban. Terus Rasulullah buat, terus sahabat-sahabat ikutlah. Kau nak ikutkan nanti zaman Rasulullah tu pun kena. Tak ingat kalau kita sikit-sikit nak merajuk, alah. Tengok tu, sebab tu penting kita kaji sejarah. Kau nak kira merajuk hati dengan perangai orang Islam, Rasulullah banyak benda Rasulullah boleh merajuk. Begitu juga pimpinan, banyak benda pimpinan boleh terasa hati. Tuan-tuan, agaknya tuan guru kita tu agaknya nak senang, dia merajuk dengan orang, kata dia macam-macam, kena pula dalam keadaan masa yang sama orang tuduh dia 90 juta dengan bukti kertas hitam tu kan. Pula tu orang tu sekarang kata pandai pula, kata belanjawan ni tak ni dia pandai pula. Engkau tuduh orang macam-macam, bukti satu apa tak ada, kau tak kira. Kadang nak cakap benda ni kena geram juga. Kau nak kira mengajuk hati orang tua tu lah. Dia lepas jawatan, dia rugi ke tuan-tuan? Letak jawatan sebagai presiden, rugi? Dia tak rugi. Dia ada madrasah, dia tak rugi apa pun. Tapi dia nampak apa? Lagi besar.
Kalau kerja nak kerja hati je ni susah. Sebab tu kena faham. Zaman Rasulullah sendiri dah ada benda Allah ni. Kadang-kadang suatu masa itu hanya memerlukan penyelesaian dengan satu patah perkataan sahaja, atau dengan satu keputusan, atau dengan satu ziarah, atau dengan satu pertemuan, atau dengan satu permintaan maaf, atau dengan satu cecaan, atau dengan satu nasihat, atau dengan satu tunjuk ajar, atau dengan satu penjelasan, atau dengan apa-apa jua yang mudah. Tapi jika ini dibiar dan ditangguhkan, ianya akan menyusahkan harakah, dan harakah terpaksa menghabiskan masa yang panjang untuk menyelesaikannya. Hasilnya boleh jadi berjaya dan boleh jadi juga gagal. Bila kata masalah-masalah ni tidak diselesaikan dengan sekadar segera, kita kena faham. Dia kata masalah ni kalau tidak selesai dengan masalah segera, dengan kadar segera, maksudnya orang pihak A pun cuba menyelesaikan, pihak B yang terkena tu cepat-cepatlah selesaikan juga masalah tu pada diri dia. Jangan terlalu ambil hati sangat, jangan terlalu terasa hati sangat. Sudahnya inilah yang jadi sekarang. Okey, anda kata dah diusahakan, dah cuba pujuk, dah cuba ziarah, keras kepala juga, tak boleh juga. Maka orang yang diziarah itu, macam katakanlah saya inilah orang yang merajuk lah, katakan. Bila dah diziarah, diterangkan pun tak boleh juga, pun tak terima juga, pun ke hati juga. Ketika itu saya punya tanggungjawab, saya kena muhasabah. Dalam pada muhasabah, kena istighfar, kena belajar pujuk hati, kena belajar faham aku ni siapa. InsyaAllah tak panjang. Tapi bila mana melayan sangat, apatah lagi kata-kata pimpinan tak dengar, kata-kata musuh jemaah pula yang dengar, habislah. Kita sebenarnya bukan tak sayang PAS, kita bukan tak suka dengan PAS, kita tak suka dengan Tuan Guru. Kita tidak boleh bersama dengan Tuan Guru. Ini kata-kata musuh jemaah. Boleh? Oh, dia bukan tak suka PAS, dia tak boleh bersama dengan Tuan Guru je. Boleh terima ayat macam tu. Macam saya dengan tuan-tuan, aku bukan tak suka engkau, aku tak suka bapa engkau. Boleh? Simple aja. Tapi bila mana dia sambut kata-kata tu, itulah yang jadi sekarang. Itulah yang jadi macam-macam, bukan jadi. Itu kita kena faham, tuan-tuan. Baik. Sebab itu dia kena dua-dua belah pihak. Satu pihak kena bergalah, jangan kata pihak ni saja kena bergalah, pihak satu lagi pun kena bergalah. Yang sini memujuk A, pujuk B, B pujuk B sendiri. Faham tak? A berusaha untuk memujuk B, dalam pada masa yang sama B kena pujuk diri B tu sendiri. Jangan ikutkan sangat hati. Tu kena faham. Kena kaji balik, kenapa dan mengapa aku bersama jemaah ini. Adakah kerana orang-orang tertentu? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersama jemaah dengan sebab Tuan Guru ni Aziz, Tuan Guru dah meninggal, ayat Quran dah ajar. Sungguhnya Rasulullah itu seorang Nabi seperti Nabi-Nabi yang telah diutuskan sebelumnya. Adakah dengan kematiannya maka kamu akan berpatah balik? Ayat Quran ada. Sebab itu Tuan Guru bukan suruh tengok aku, apa yang diperjuangkan. Pemimpin datang dan pergi. Ayat dia. Pemimpin datang dan pergi. Tapi hendaklah kita tetap dengan Islam. Yang cakap itulah yang lagi. Nampak? Bukan nak ngungkit. Nampak? Hati-hati. Hati-hati tentang bisikan. Baik. Bukankah bagus bila dikeluarkan ijtihad yang sekarang ni, maka hendaklah kita bersama-sama dengan UMNO. Dia kata, kan bagus. Orang UMNO punya suka. Sebab ada orang UMNO ni dah lama nak bersama dengan PAS, tak tahu cara macam mana je. Orang PAS pun terasa dalam keluarga dia ada yang UMNO, tiba-tiba boleh bersama, Alhamdulillah. Maka cari jalan penyelesaian. Sikit-sikit tu reda je lah, kena saling galah-beralah. Takut bila mana orang Melayu Islam boleh bersatu. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Bila mana orang Melayu beragama Islam boleh bersama, boleh bersatu, siapa yang takut? Dua jenis manusia yang takut. Satu manusia yang memang musuh agama, satu manusia yang memang musuh bangsa. Tu yang takut. Maka buat ni dia akan gunakan orang-orang yang kabur-kabur, yang mengajuk-mengajuk ni, yang kelabu-kelabu hatinya. Nak kata hitam kan kecil hati pula, cakap kelabu je lah. Dia gunakan untuk jadi ikut cakap dia. Betul tuan-tuan? Bukan kita macam saya kata tadi, bukan kita nak ngungkit, benda tu dah terjadi. Betul, Alhamdulillah.
Apa yang berlaku ni sebenarnya jadi tujuan, jadi pedoman, jadi apa? Jadi orang kata jadi satu rujukan untuk kita jangan sampai macam ni. Untung zaman secara jujur pada diri saya alhamdulillah kita berlaku benda ni pada di saat saya bersama dengan jemaah. Sebab saya tak rasa apa yang berlaku ketika angkatan pada rumah, saya tak rasa. Ketika tu kita pun tak ada ambil berat bab politik ni. Saya tak merasa ketika berlakunya krisis dalam kerajaan perikatan. Saya tak rasa. Jadi saya tak boleh cerita. Tapi bila mana berlaku yang ini, kita kaitkan dengan ni, maka kita lagi faham. Itu untungnya. Bagi diri saya lah. Tuan-tuan lagi arif dalam ni mungkin. Lagi lama dalam jemaah lagi faham lah. Itu untungnya kita. Baik. Bukan nak luka lama berdarah kembali, tidak. Bukan tu, buat garis panduan untuk kita. Baik. Saya teringat satu peristiwa berlaku ke atas seorang kawan. Ni penulis ni lah. Dia kata apa? Dia bertanggungjawab menyusun dan mengatur pusat gerakan. Dia telah melakukan perkara yang dianggap menyalahi syarak. Persoalan tersebut senang saja diselesaikan kalau pihak kepimpinan bertindak segera. Tapi anda tahu apa yang terjadi? Apa yang berlaku ialah kawan itu melakukan kesalahan yang menyalahi syarak secara berulang kali sehingga jelas keburukannya. Beritanya tersebar luas, lalu pihak bertanggungjawab terpaksa bertungkus lumus dengan perkara ini. Ramai orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara ini. Akhirnya dibentuk satu badan petugas untuk membuat penyelidikan dan mengenakan hukuman. Akibat dari hukuman itu berlaku pula tindak balas dari dalam dan juga dari luar. Baik. Apabila langkah pemulihan atau langkah penyelamatan lambat diambil, dan dia mulalah bila kesalahan yang sama tu diulang kerap kali dan dia rasa tak bersalah sebab lambat dan beri tindakan, jadilah perkara yang tak diingini apabila diambil tindakan. Itu maksudnya. Maksudnya kena cepat. Sebab itu alhamdulillah jemaah Islam ni tuan-tuan, kita orang Islam ni Allah akan tapis yang tinggal tu betul-betul pure. Kita pun akan ditapis lagi tuan-tuan. Kena ingat tuan-tuan, muafakat nasional, perikatan nasional, bila-bila masa pimpinan boleh kata tarik handbrake bila nampak dari macam kesediaan kita macam mana kesediaan kita. Bila pimpinan kata tarik handbrake, dah terbukti ketika Pakatan Rakyat, bila pimpinan suruh tarik handbrake, berapa ramai yang lari. Ada pula kata, dulu kita nak berdakwah dekat masjid susah, sekarang kita dah boleh berdakwah, kenapa mesti kita keluar, kenapa kita mesti lari? Ada kata-kata macam tu. Dulu kita susah nak bercampur dengan orang bukan Islam, sekarang kita dah boleh bersama dengan orang bukan Islam, kita boleh dakwah pada orang Islam, kenapa mesti kita tinggalkan perkataan ini? Nampak ayat-ayat orang. Soalnya kalau tuan-tuan kaji, siapa yang lebih dulu meninggalkan Pakatan Rakyat? Jemaah Islam PAS adalah jemaah Islam yang terakhir mengisyaratkan diri keluar daripada Pakatan Rakyat. Jemaah yang terakhir. DAP mula-mula, lepas tu PKR. Cakap terang ni. DAP lagi sedap. Dia laga-lagakan lagi. PKR. Kenapa tak boleh bersama PKR? Nampak tuan-tuan, alhamdulillah kita cuba tarbiyah, tak boleh juga. Hidup ni dah macam tu. Habis semua orang difitnahnya. Habis semua orang. Banyak gerakan, banyak tindakan-tindakan pimpinan kita yang sudah kendian baru kita nampak, betul. Andai kata pimpinan yang ada sekarang ini bersama-sama dengan keputusan Pakatan Rakyat untuk menjatuhkan Tan Sri Khalid Ibrahim, tuan-tuan, mahkamah kata Tan Sri Khalid Ibrahim tak bersalah. Nampak? Sampai orang yang buat tuduhan itu kena minta maaf. Dan orang itu juga dah sekarang ni dalam parlimen yang dia kata apa? Tuan Guru tak hadir. Ada baca? Sekali orang tunjuk gambar, ada Tuan Guru. Nampak? Tak, sudah nak fitnah orang. Kita nak sama ke dengan orang kaki fitnah orang?
Orang-orang yang kata matlamat menghalalkan cara, Islam tak boleh begitu. Islam tak boleh begitu. Islam kena ada prinsip. Salah tetap salah. Betul, kita kena sokong. Sebab itu Tuan Guru antara katanya apabila Lim Guan Eng dituduh macam-macam, Tuan Guru kata apa? Selagi mana tidak diisytiharkan bersalah, maka dia tidak bersalah. Dalam keadaan kita marah sangat dengan pimpinan DAP, Tuan Guru cakap macam tu. Begitu juga ketika Najib, sama aja. Tuan Guru kata selagi mana dia tidak dihukumkan bersalah, kita tak boleh kata bersalah. Sama aja. Itu kita nampak cara bacaan pimpinan kita. Kita pun tak boleh. Ini orang bukan main-main punya lah. Bukan main. Tahajud tak malam, tak apa benda lagi. Amalan ni, kita ni amalan sikit sangat. Kita nak fikirkan tindakan dia pula. Baik. Sebenarnya penyegeraan dalam menyelesaikan masalah yang timbul akan beri keuntungan kepada harakah. Ia membebaskan harakah dari menghabiskan masa dan tenaga menyelesaikan masalah dalaman yang pada kebiasaannya mengakibatkan keciciran anggota dari barisan dakwah. Sebab itu kena diselesaikan. Kalau ada masalah dalaman, diselesaikan dengan seberapa segera. Kalau perlu, contohnya kalau kita dalam pokok tu, kalau kita nampak ada ranting tu dah mula kena kuman, apa dia panggil benai, apa yang putih-putih tu kan, kita nak simpan lagi ke? Dah macam-macam tak boleh, sudahnya ranting tu kita buang lah. Setelah kita macam-macam tak boleh, begitu juga bila macam-macam tak boleh, di mesyuarat hasil pemilihan, orang-orang macam ni dibuang keluar. Kena terima lah. Dan ternyata bacaan betul. Bila dibuang keluar, baru nampak perangai asalnya, baru nampak perangai sebenarnya. Macam mana selama ni cerita ayat Quran boleh tahan, rupa-rupanya rasuah juga. Macam mana? Macam mana nak cakap? Bukan kita nak cerita sangat hal buruk orang ni. Saya ditegur oleh seorang hamba Allah, dia kata, kenapa asyik cerita buruk orang? Bukan nak cerita sangat buruk orang, kita cerita buruk orang ni untuk kita sebenarnya, biar kita faham kita jangan buat macam tu. Inilah hidup beragama. Bukan kita cerita buruk orang, kita nak malukan dia, tidak. Kita tak sebut nama pun, tapi kita orang dah tahu, nak cakap macam mana. Itu kena faham. Baik. Kajian-kajian menunjukkan bahawa kelembapan dalam menyelesaikan masalah dalam gerakan adalah disebabkan oleh: pertama, kelemahan pucuk pimpinan sendiri yang mungkin tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kedua, kelemahan pentadbiran yang beri ruang kepada kemunculan masalah dalam badan-badan tetapi tidak beri kuasa menyelesaikan masalah kepada pihak yang bertanggungjawab ke atas badan itu. Yang ketiga, boleh jadi kerana terlalu besar atau luasnya program sehingga pihak kepimpinan tidak dapat menyempurnakan keperluan-keperluan kerja yang berbagai-bagai. Hanya badan-badan yang bertugas itu untuk itu sahaja yang mempunyai keupayaan dan kepakaran yang boleh mengawasinya. Jadi saya lebih percaya dalam keadaan jemaah Islam sekarang ni, dia lebih pada yang ketiga lah. Contohnya dalam keadaan berbagai-bagai isu timbul, orang kata bila nak selesaikan masalah Syiah, bila nak selesaikan masalah. Tuan-tuan, ramai ada jemaah Islam PAS ni orang Syiah tu. Sebab apa? Sebab pimpinan orang kuat dia pun sendiri ada dalam barisan kepimpinan. Tiba-tiba dia terkeluar, hilang masalah, pergi timbul dalam jemaah Islam tak ada lagi dah Syiahnya. Saya tak nak sebut nama, tuan-tuan pun tahu kan. Itu dia. Lepas tu kadang-kadang kita kena bersangka baik dengan pimpinan. Kita kena bersangka baik. Habis sudah tajuk tidak menyelesaikan persoalan yang dengan kadar segera. Berapa jam? 8 suku, tak apa. Okey. Terus pada tajuk yang ke-6. Okay. Tajuk yang pertama tadi, saya ulang balik sikit, jangan sampai kita lupa. Tajuk yang pertama, kurangnya program tarbiyah. Betul tak? Kita ingatkan balik. Kurangnya kelemahan di sudut tarbiyah. Yang kedua, tidak meletakkan seorang di tempat yang sesuai. Yang ketiga ialah tidak membagi-bagikan kerja kepada anggota. Yang keempat, tidak mengambil berat hal ahli. Dan yang kelima tadi yang baru saja selesai ni ialah tidak menyelesaikan masalah persoalan dengan segera. Kita masuk tajuk ke-6, pertikaian dalaman.
Ada apa nak tanya tak sebelum tu? Tentang tajuk ni ada apa nak tanya? Tentang tajuk ni lah. Tak ada, kita teruskan. Pertikaian dalaman ini merupakan penyakit harakah yang paling bahaya. Ia menjadi faktor pemusnah dan peruntuh harakah. Bukan kata harakah saja tuan-tuan, negara boleh runtuh. Pertikaian dalaman ni, kita yang cerita negara kita cerita sejarahnya ialah Daulah Osmaniyah. Macam mana daya-daya pihak musuh Islam, daya-daya Kristian, daya-daya Yahudi masuk ke dalam pemerintahan Islam, sampai goncang kerajaan Daulah Osmaniyah. Goncang. Di suatu pihak, pertikaian ini meracuni suasana. Di suatu pihak yang lain, ia merosakkan hubungan antara anggota. Selain dari itu, ia menimbulkan suasana pertengkaran dan pertikaian mulut sehingga memberhentikan kerja dan tugas. Dan akhir sekali ia melemahkan dakwah dan menarik campur tangan pengaruh luar. Tu dia, nampak? Alhamdulillah, di saat jemaah Islam PAS ini, ketika kegoncangan, pihak luar cuba campur tangan, tak berjaya. Bila tak berjaya, maka puak-puak ini lari lah keluar. Tu je. Dia kata, mestikah pimpinan di atas jemaah Islam ni mestikah dia dari kalangan ulama? Tak boleh ke orang yang ada kepahaman agama? Lain tuan-tuan. Ulama lain, ustaz-ustaz pun lain, tak sama. Ustaz siapa sini yang kita kata hebat lah? Ustaz apa dia? Contohlah kita ambil Ustaz Azhar Idrus, hebat. Dia sendiri tak kata diri ulama. Dia tak berani nak declare dia tu ulama. Sebab ulama ni macam-macam. Ada ilmu kenegaraannya, ada ilmu muamalatnya, ada ilmu jenayatnya, macam-macam dia punya kepakaran dia. Bila dia kata kita dipimpin oleh ulama, sedikit sebanyak kita yakin bahawa kita berada di jalan yang betul. Sebab apa? Dalam diri ulama tu dia ada halal dan haram dan syubhat. Yang syubhat ni perlu pada ijtihad diri dia. Ijtihad Majlis Syura Ulama senang. Tapi kalau orang yang tak ada, contoh mereka cuba juga buat ulama, tapi mereka tak meletakkan ulama tu berada di atas. Dia meletakkan ulama sebagai satu cabang lain. Dia tidak meletakkan ulama itu sebagai di atas. Bila ulama tak di atas, ibarat kata ulama ni kena ikut cakap lah, kena ikut arahan. Sebab itu tak berjaya. Lain beza jemaah Islam, sebab dia meletakkan ulama tu di atas. Bila kita letak ulama di atas, kita yakinlah dengan sebab kita kan ceritanya ialah kita nak dapat kerajaan Allah. Kapal kita bersama dengan kapal yang membawa kita kepada kerajaan Allah. Maka nahoda kapal tu kena betul lah. Tak boleh sembarang. Tak boleh sembarang. Kena orang yang betul-betul hebat ilmu agamanya. Sebab lautan bergelora lain macam. Dia kata lautan cubaan, mehnah, ujian bermacam-macam. Kita kena orang yang betul-betul, yang tidak hanya menampak dengan dapat kuasa tu kita boleh naikkan Islam. Tidak, dia tidak pandang itu. Kalau dia pandang itu, dah lama dah kita boleh merintah, dah lama. Nampakkan kuasa dulu, baru kita dapatkan putrajaya dulu, baru senang kita nak laksanakan Islam. Dah lama dah. Tapi sudahnya apa jadi? Apa jadi? Tak boleh. Terbuka perancangan musuh Islam ni. Dia nak apa cara pun, dia nak kita ikut cara dia. Bukan dia nak ikut Islam. Mulai pada sedangkan dulu dialah yang bergegia kata, saya akan memerintah negeri ini dengan cara Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudahnya ingat lagi, aku pun termakan cerita tu. Sudahnya nampak sendiri, oh dia macam ini bukan Umar Abdul Aziz ni. Ini apa? Pelakon Arab tu. Ini Omar Sharif. Kan ada pelakon Hollywood Omar Sharif tu kan? Ini Omar Sharif. Bukan Umar Abdul Aziz. Habis semua dilanggarnya. Memang dinampakkan pembahagian peruntukan untuk agama. Nampakkan banyak. Tuan-tuan, baca tak sejarah? Macam mana
Snot Horenje merangka gerakan, merangka garis panduan nak menjahanamkan, kalau tak saya Snot Horenje, Snot Horenje orang Belanda, nak menjatuhkan kerajaan Islam Aceh. Cari. Benda ni sama dia buat. Dia sampai Snot, kalau tak salah saya nama dia, kalau tak salah nama dia Snot Horenje. Apa dia buat? Dia menyamar jadi orang Islam tu. Dia pandai cakap bahasa Arab, ya men. Dia pergi ke Mekah berlakon jadi orang Islam. Dia jumpa syekh-syekh yang rasanya syekh-syekh yang boleh digunakan. Dia gunakan benda tu semua. Maka dia garis, dia buat satu rangka tindakan. Dia kata nak jatuhkan kerajaan Islam macam ni tak susah. Mula-mula kita bagilah segala apa yang dia nak. Kita bagi dia masjid, dia nak sekolah agama, kita bagi dia sekolah agama. Dia nak tu, cuma kita kawal pengisian dia. Contohnya di masjid tak boleh cerita tentang sejarah Islam, ceritanya tentang fiqh. Tauhid tak boleh, cerita fiqh aja, cerita akhlak saja, tak boleh cerita buat sejarah Islam. Kita bagi, sampaikan hingga orang Islam ada yang termakan sebab dah rasa senang, nak beribadah pun senang, sehingga tak nampak perjuangan menentang penjajah itu adalah satu jihad. Dah tak nampak ada mendalam tu, jatuhlah kerajaan Islam Aceh sebab orang dah mula senang. Orang dah mula senang. Samalah trik yang dipakai oleh puak-puak ni, bagi peruntukan yang banyak untuk Islam. Jadi dia orang Islam kata, nampak? Dia bagi kita banyak, kita apa bagi? Buat pertikaian. Sampai Ustaz Zulkifli kata apa? Dr. Zulkifli kata, takkan kami nak cerita semua apa yang kami bagi, tapi bila dikira-kira untuk Islam, dia bagi bilion. Bajet yang terbaru lagi banyak daripada yang dulu. Tapi takkan semua kita nak cerita. Dah senyap mulut orang tu. Yang kita sedih tu, tak tahulah RBA ke Melayu, nak cakap Melayu munafik kan kasar pula. Jadi, kalau kau Melayu tu, kau tengok dalam Facebook macam Melayu. Nak tahu tak susah. Kalau nak tahu RBA tak susah, senang je. Nak tahu Melayu betul pun tak susah, senang je. Klik je gambar dia, kita tahu lah. Tengok banyak ayat, ada orang Melayu tak faham. Tengok orang bukan Islam boleh bagi kita macam ni, orang Islam bagi macam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia tak faham permainan musuh Islam tu macam mana, dimua-muakan. Bukankah dulu itu juga orang kita, orang tua-tua kata, kita kau nak apa lagi, jalan raya datar, dah ada elektrik, semayang senang, makan senang, kau nak apa lagi? Kan itu, ingat tak itu kata-kata ayat orang tua. Tak macam zaman perang Jepun, tak macam zaman perang komunis, susah kita nak hidup, kau nak tunggu jadi macam 13 Mei, dipakai itu. Sama je, samalah dengan apa yang dibuat oleh penjajah Belanda nak menjatuhkan kerajaan Islam Aceh. Zaman juga mana-mana dibuat macam tu. Sebab itulah British ni boleh tahan lama dekat tanah Melayu. Dia tak kacau buat agama, dia tak kacau, dia kawal aja. Malah dibuat satu jabatan untuk kawal agama Islam. Jadilah jabatan agama Islam. Jabatan kawal Islam, bukan Islam kawal jabatan. Ya, sungguh tak percaya. Antara nak tahu cerita, nak tahu orang kata serba sikit macam mana perjalanan dia, tuan-tuan baca dah buku karangan Dr. Hamka, Di Bawah Lindungan Kaabah. Di Bawah Lindungan Kaabah. Drama, filem dia pun ada. Di Bawah Lindungan Kaabah. Macam mana caranya ulama-ulama bersidang, ada ulama kerajaan, ada ulama yang bukan kerajaan, ulama yang ditaja oleh kerajaan Belanda lain. Cakap dia. Sebab tu kadang kita tak heran, kita tengok mufti negeri yang ditabir oleh sultan-sultan cakapnya lain, mufti yang ditabir oleh bukan sultan, yang ditabir oleh orang bukan Islam cakapnya lain pula. Tu kita faham. Tu sebab kita kena faham macam ni. Kena faham. Baik. Sebab-sebab berlakunya pertikaian dalaman. Kau jam terus ke berhenti dulu? Kalau terus ni agak panjang ni. Kita berhenti dulu lah. Banyak-banyak cakap memang sedap. Dapatnya kan
Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Baik tuan-tuan, bila mana kita berkata, kita mengaku bahawa diri kita ni Ansarullah, yang ini tentera Allah, tuan-tuan, kita kena faham, kita bukan pergi perang. Peperangan kita lain. Zaman Rasulullah, peperangan kita ni lebih pada peperangan fikiran. Kita kena faham sungguh-sungguh. Zaman Rasulullah senang, mudah. Betul salah tu tak susah, senang. Betul salah tu tak susah. Zaman kita ni nak tahu betul salah tu payah sikit. Tapi yang pentingnya, kalau kita ni katakan betul-betul kita ni pejuang agama Allah, orang yang nak menegakkan kalimah Allah, kalimah Islam di muka bumi ni, kita kena ikut sifir yang betul. Siapa yang nak memandu kita? Rasulullah. Tapi Rasulullah dah tak ada, pewaris dia ada, maka ikutlah. Tak susah mana pun ikut. Peganglah kata-kata tuan guru kita, Tuan Ibrahim Tuan Man. Macam saya cakap tadi, ijtihad pimpinan ni ada yang dipahami, ada yang tak dipahami. Pentingnya pada wala'. Wala' dulu baru cari kepahaman. Wala' dulu. Pimpinan kita tak ajak kita minum arak, percayalah. Tak percayalah. Dia tak akan ajak kita buat maksiat. Semua dia ada kira-kira dia. Ada pandangan ulama' tu, ada pandangan ulama' ni. Itu kita kena faham. Kita ni tak sepandai mereka. So, ikut aja lah. Tak susah. Jadi saya rasa dengan itu cukuplah setakat untuk malam ni. Yang baik dari Allah, yang kurang baik daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Kita hadir dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.